بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa kenali perkataan fahami Al-Quran sesi ke-108. Dalam sesi ini, kita beralih kepada surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang mengandungi 286 ayat dan meliputi hampir 2,5 juzuk. Surah ini banyak memberi penjelasan mengenai akidah dan dalil-dalil kekuasaan Allah dan seruan supaya manusia mentauhidkan Allah. Konsisten dengan ayat-ayat pendek dalam juzuk ke-30 yang kita baru selesai mengkajinya. Kandungan penting yang baru adalah surah ini mula menjelaskan hukum hakam untuk mengatur hidup umat Islam yang sempurna, bertepatan dengan keperluan semasa apabila terbinanya negara Islam merdeka pertama di Madinah. Dalam sesi ini kita akan kaji ayat 1 hingga ke-12 insya-Allah. Surah kedua ini turun di Madinah. Sebaik-baik sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan negara Islam baru terbentuk. Makna surah ini lembu betina ya, kerana pada ayat 67 hingga 74 ada cerita mengenai lembu. InsyaAllah kita akan baca surah ayat-ayat tersebut. Surah ini terletak selepas surah pertama Al-Fatihah yang mempunyai kelangsungan dengannya dari segi menerangkan dua ayat terakhir surah Al-Fatihah, iaitu memberi petunjuk seperti yang diminta dalam ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Nanti kita lihat Allah terangkan petunjuk dalam surah Al-Baqarah ini ya. Dan juga ayat ke-7 ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Allah akan terangkan siapa orang yang diberi nikmat an'amta tu ya, iaitu orang yang beriman dan bertakwa, dan juga orang yang dimurkai al-maghdu ya, iaitu orang Yahudi, dan ad-dallin orang-orang yang sesat, iaitu kaum Nasrani. Jadi secara keseluruhannya, isi kandungan surah ini terbagi kepada dua bahagian. Itu pertama, menerangkan kebenaran Al-Quran, sifat-sifat tiga golongan manusia yang saya sebut tadi, iaitu orang beriman, kafir, dan juga di sini akan kita lihat orang munafik. Jadi kita akan lihat panjang lebar Allah menyebut, menjelaskan mengenai orang-orang munafik, sifat-sifat mereka ya. Dan selain daripada itu, mengenai penciptaan manusia pertama Nabi Adam AS dan tugas manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Bahagian kedua, menjelaskan banyak hukum hakam syarak termasuk ibadah, muamalat, munakahat, jinayah dan lain-lain. Mari kita fahami peringatan dan hukum hakam yang telah ditetapkan Allah itu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita, Alif Lam Mim. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai sebenarnya dia bukan perkataan, dia adalah terdiri daripada huruf-huruf yang kita dikenali sebagai huruf muqatta'ah. Dalam Al-Quran terdapat sebanyak 29 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini, dan selalunya akan diikuti dengan ayat yang menceritakan mengenai keagungan Al-Quran, melainkan ada beberapa surah ya, yang mengenai ayat mengenai Al-Quran itu terdapat di kemudian. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna perkataan ini, dan yang masyhurnya hanya Allah yang sangat dalam hikmahnya yang tahu maknanya. Jadi imagine ya, surah ini mula dengan huruf muqatta'ah yang terdiri dari alfabet. Alif Lam Mim ni hanyalah huruf-huruf kan. Jadi alfabet yang hanya dikenali oleh mereka yang tahu membaca. Imagine ia dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu membaca kepada masyarakat ketika itu yang terdiri dari bangsa Arab yang hebat dalam bahasa, bangga dengan puisi dan syair, dan juga orang Yahudi termasuk ahli kitab yang memang pandai dan membaca dan memang terpelajar. Ini merupakan satu keajaiban lah kepada mereka, menyebabkan mereka tertanya-tanya dan curious bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu membaca tapi boleh menyebut ayat dengan menggunakan alfabet. Jadi memang sungguh menakjubkan pendekatan Allah ini ya.
Ayat kita yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita tengok ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu zalika al-kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqina. Zalika ni adalah isim isyarah wah lah, dia adalah mubtada di sini, makna itulah ya. Ni apa al-kitabu, ni adalah kitab, makna dia isim makrifah kamariyah marfu, dia merupakan badal, iaitu dia punya pengganti mubdal minhu dia adalah zalika ni lah, zalikal kitabu, itulah kitab. Kalau kita lihat Allah menggunakan zalika ni, ini adalah isim isyarah untuk jauh kan. Kita ada kalau isim isyarah yang dekat hazihi. Hazihi untuk apa tu, kalau apa tu muannas. Kalau haza untuk muzakkar, ni al-kitabu muzakkar, jadi ini untuk jauh zalika, jadi untuk dekat sepatutnya haza. Tapi Allah guna isim isyarah jauh kerana untuk menunjukkan yang kitab, iaitu kitab ni maknanya di sini merujuk kepada Al-Quran. Pada masa tu Al-Quran masih tidak ada secara fizikal. Jadi kita tak nampak dia tertulis seperti sekarang ada nampak kitab kan. Tapi dia hanyalah merupakan ayat-ayat yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wahyu diturunkan. La ni maknanya tiada. Ni adalah la nafi lil jins. Kita lihat ini adalah Allah menggunakan la nafi lil jins ni sebenarnya memang untuk menidakkan, menidak sungguh-sungguh ni. Raiba, apa yang ditidakkan iaitu raiba, sebarang keraguan. Tiada sebarang keraguan pada Al-Quran tadi, yang kitab tadi kan. Apa tu, ni adalah isim mansub. Dia merupakan isim la di sini ya. Dan lepas tu fihi ni di dalamnya. Ni adalah menunjuk dia adalah jar majrur dan juga dia merupakan khabar la di sini. Khabar la kepada isim la raiba ni. Dengan tiada sebarang keraguan di dalamnya. Itu dalam Al-Quran tu tiada sebarang keraguan. Dan hudan sebagai petunjuk. Ini adalah isim nakirah marfu' dengan dhamma muqaddarah. Di sini kita lihat dia adalah sebagai khabar yang kedua kepada mubtada kita zalika tadi. Zalika ni khabar pertama ni adalah la raiba fihi ni. Tiada sebarang keraguan di dalamnya. Dan lagi satu hudan sebagai petunjuk. Apa tu li ni adalah bagi harfu jar, dan lil al-muttaqina ni. Orang-orang yang bertakwa. Ini adalah isim makrifah kamariyah majrur. Dia adalah jamak muzakkar salim di sini sebab ada yanun kan. Jadi di sini dengan tiada sebarang keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ni adalah orang yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita lihat Allah menggunakan isim la nafi lil jins ni untuk menidakkan. Selalunya bila gunakan la nafi lil jins ni yang kita dah buat dahulu kan. Memang untuk menidakkan bersungguh-sungguh, itu menafikan keseluruhan yang Al-Quran langsung tidak ada sebarang keraguan atau syak bahawa dia adalah datang dari Allah SWT. Dan dia menjadi petunjuk. Jadi bila Allah kata dia menjadi petunjuk, ini adalah jawapan kepada permohonan kita minta tadi ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah kan, saya kata ayat ke-6. Jadi kita minta tunjukkanlah jalan yang lurus kan. Di sini Allah kata untuk Quran ni, Al-Quran, Al-Kitab. Al-Kitabu ni, dia refer kepada, rujuk kepada Al-Quran kan. Dia menjadi petunjuk. So itu untuk mendapat petunjuk, baca, faham dan hayatilah Al-Quran maksudnya ya. Kerana ia mengandungi petunjuk ke jalan yang lurus. Allah sebut Al-Quran adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa ni, lagi satu ni. Ini juga kita perlu perhatikan, iaitu kerana untuk mendapat faedah daripada Al-Quran, kita kenalah jadi orang yang bertakwa. Kerana orang lain tidak akan dapat faedah dari Al-Quran. Ayat ketiga, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini mempunyai 13 perkataan, iaitu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lazini adalah isim mausul hum dan dia naatlah kepada tadi kita ada man'ut dia adalah al-muttaqina. Jadi dia sifat kepada al-muttaqin, iaitu orang-orang muttaqin ya, orang yang bertakwa.
And then alazina orang-orang yang yu'minu adalah mereka beriman. Inilah fi'il mudhari' marfu' dan dalam tapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi majrur raf'in. Bi ni harfu jar makna dengan al-ghaibi, perkara yang gaib. Ini adalah isim ma'rifah kamar yang majrul, dan wa ni adalah harfun atam makna dan. Yuqimuna ni mereka mendirikan. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi majrur raf'in. Dia maktuf lah sebab lepas ataf kan. So maktuf alai dia tadi adalah yu'minuna ni. Yu'minuna, yuqimuna. Sama kan, dia adalah patternnya kalau kita tengok dua adalah fi'il mudhari' marfu' ni. Mereka mendirikan as-salata. Ni salat. Ni adalah isim ma'rifah samsiah mansub, dia maf'ul bih lah di sini. Iaitu orang-orang yang mereka beriman dengan perkara yang gaib dan mereka mendirikan salat. Jadi ini adalah definisi orang bertakwa, iaitu orang yang beriman dengan perkara gaib, iaitu perkara yang tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia, tetapi diyakini berdasarkan dalil yang diterima akal yang sempurna seperti wujudnya Allah, malaikat, hari kiamat, syurga, neraka, qada dan qadar. Percaya kepada perkara-perkara ini walaupun tidak nampak. Selepas percaya perlu beribadat, iaitu mendirikan salat. Membuktikan kepercayaan melalui perbuatan. Perlu sembah Allah dan tidak mensyirikkannya. Jadi perkara kedua ni adalah mencantikkan hubungan manusia dengan Allah. Wa ni adalah harfun ataf makna dan. Mim apa itu sebahagian dari, ni adalah harfu jar. Ma ni adalah isim mausul, apa yang. Dan razaqna telah kami rezekikan, ya. Ini adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan razaqa, dan dalamnya fa'il dan min mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. And then hum, mereka ni adalah damir hum lah, ni maf'ul bih selalunya. Yunfiquna, mereka mendermakan. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan anfaqa, dan dalamnya terdapat fa'il dan min mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Jadi bila kita ada ataf, kita akan ada maktuf. So maktuf kita adalah ni, mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka mendermakan atau infak, ya. Jadi di sini maktuf alai dia tadi kita ada yu'minuna bil ghaibi tadi. Mereka beriman dengan perkara gaib. Dan lepas tu mereka mendermakan atau infak. Jadi kita lihat Allah definasikan orang yang bertakwa tadi, selain dari beriman dengan perkara gaib dan mendirikan salat, orang bertakwa ni juga bersedekah, iaitu infak untuk mencantikkan hubungan dengan manusia. Tadi salat mencantikkan hubungan dengan Allah. Jadi dia ada juga kena ada hubungan dengan manusia juga. Jadi tiga perkara pokok takwa adalah percaya kepada Allah dan perkara-perkara gaib yang lain, mencantikkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Barulah lengkap, ya. Ayat keempat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita lihat ayat ini mempunyai 19 perkataan. Wa allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bi al akhirati hum yuqinun. Di sini wa ni adalah pun atam makna dan, alazina orang-orang yang, isim mausul lah hum, ya. Dan lepas atam makna dia maktuf. So maktuf alai dia tadi kita ada alazina lah dari ayat yang ketiga tadi kan. So sama alazina. Yu'minuna ni apa tu, ni adalah mereka beriman. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' dalam amanah tadi seperti tadi. Dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in. Bima ni adalah jawab majrur lah, dengan apa yang, unzila telah diturunkan. Ni adalah fi'il madhi mabni majhul. Ini sebab kan. Dalamnya terdapat sebab majhul dia, kita ada naib fa'il, iaitu damir mustatir tak adanya huwa di sini. Ilaika ni jawab majrur lah, makna kepada kamu. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu. Kamu ni adalah refer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi orang bertakwa beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa ni adalah pun atam makna dan. Ma ni apa yang, ni adalah isim mausul, dia juga maktuf. Tadi lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia ma lah, tadi kita ada tadi ma kan. Ma unzila, ni ma unzila sama.
So apa tu, unzila ni telah diturunkan. Fi'il madhi mabni majhul seperti tadi juga, dan dalamnya terdapat naib fa'il, damir mustatir takdirnya huwa. Dan apa yang telah diturunkan min dari dia adalah fuja qabli, zarf zaman lah, dan maf'ul fih di sini apa tu, dan maknanya sebelum. Qablika ni kita zaraf dengan damir, ni damir antaka ni apabila mudhaf ilaih lah ni. Ka ni pun kamu rujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dan apa yang telah diturunkan dari sebelum kamu. Jadi di sini Allah merujuk kepada apa tu, orang yang sebab masa di Madinah yang apa tu, kaum Yahudi apa tu, mereka kan memang beriman dengan kitab Taurat, iaitu kitab yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, yang kitab yang turun kepada Nabi Musa kan. Jadi kita lihat mereka ada, sebab ada juga antara orang-orang Yahudi apa tu, pendeta-pendeta dia yang tahu mengenai, yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman juga. Jadi ayat apa tu ini sebenarnya sangat lengkap ya. Jadi ia menyentuh juga orang yang beriman kepada Rasul dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti kitab Taurat saya dah sebut tadi, dan juga kitab Injil kalau orang Nasrani, kitab Injil, dan juga kitab Zabur yang telah diturunkan kepada Nabi Daud sebelum tu ya. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Bi ni adalah harfu jar, makna terhadap. Al-akhirati, akhirat lah kan. Ni adalah isim makrifah kamariyah majrul. Dan hum, makna mereka ni adalah damir hum, dia mubtada di sini. Yuqinuna, hum yuqinuna, mereka yakin. So yuqinuna ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahalli raf'in. Jadi merupakan khabar. Jadi kita ada mubtada dan khabar di sini. Jadi dia adalah ayat fi'liyah ya. Ayat ismiyah. So ayat ismiyah ni menjadi maktuf, kepada sebab kita tengok dia ada ataf kan. Jadi dia maktuf hum yuqinun. Mereka yakin. So kita maktuf alaihi dia, kita ada sini allazina yu'minuna tadi kan. Apa tu, orang-orang yang mereka beriman. Ni mereka yakin. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Jadi orang yang bertakwa tadi dia juga yakin dengan hari akhirat. Ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. So kita lihat ayat ini mempunyai 10 perkataan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al-muflihuna. Ulaika ni mereka itulah. Ini adalah isim isyarah hum dan dia menjadi mubtada di sini. Ala ada makna di atas, harfu jar, hudan, petunjuk. Ini adalah isim nakirah majrul. Kita lihat apa tu ala hudan ni. Ulaika ala hudan. So dia adalah ala hudan ni adalah khabar kepada mubtada ulaika ni. Mereka itulah di atas petunjuk ya. Min adalah makna dari, harfu jar juga. Rabbi, Tuhan ya. Ni isim majrul, rabbihim isim dengan damir, hum ni adalah him adalah damir hum. Jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Mereka itulah di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Ulaika mereka itulah. Ni adalah isim isyarah hum dan dia mubtada di sini. Dan hum adalah mereka, dia adalah damir hum. Al-muflihuna, orang-orang yang berjaya. Ni adalah kita lihat dia adalah isim makrifah kamariyah marfu', jamak muzakkar salim sebab ada waw nun kan. Dan dia adalah merupakan khabar kepada mubtada ulaika ni. Jadi mereka itulah orang yang berjaya. Apa tu, dan dia ada mubtada dan khabar, maknanya satu lagi ayat ismiyah. Jadi ayat ismiyah ni merupakan maktuf juga sebab kita ada ataf tadi. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah mereka orang yang berjaya. Jadi maktuf alaihi dia tadi kita ada ulaika ala hudan lah. Apa tu, mereka itu orang-orang yang berjaya. Ni di sini apa tu, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Hudan kan. Ni mereka itulah orang-orang yang berjaya.
Jadi kita lihat di sini orang yang bertakwa itu orang yang beriman dengan perkara gaib, mendirikan salat, bersedekah, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelum baginda, dan yakin dengan hari akhirat. Mereka disebut sebagai orang yang di atas petunjuk, yang mendapat petunjuk, jalan yang lurus lah, seperti dalam surah Al-Fatihah kan. Dan orang-orang yang berjaya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang begini. Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kita lihat selepas Allah menceritakan ataupun menjelaskan mengenai sifat-sifat orang bertakwa, sekarang kita lihat kita beralih kepada orang yang kafir. Kafaru ni orang kafir kan. Jadi kalau kita lihat ayat ini mempunyai 15 perkataan, iaitu inna allazina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Inna ni harfun nasih lah, nawasih lah selalu ni, dan dia taukid. Bila dia nawasih kita akan ada isim inna dan juga kabar inna. So kita lihat di sini isim inna kita di sini allazina ni lah orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang ni allazina adalah isim mausul. Betuhum. Ini kafaru, kafir. Ini adalah fi'il mudhari' mabni daripada perkataan kafara, dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi majrur raf'in. Sawaun, sama saja. Ini adalah isim nakirah marfu', dia merupakan kabar muqaddam di sini ya. Alaihim, jauh majrur, bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Seterusnya, ni apakah? Ni adalah fun istifham anzarta, engkau peringatkan. Ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan anzara, dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasim mabni dengan ta atas fathah, tak adanya anta fi mali raf'in. Dan hum, mereka. Ni adalah damir hum, maf'ul bih lah di sini. So apakah engkau peringatkan mereka? Dan apa tu anzarta hum ni adalah mubtada' mu'ahhar di sini ya. Kepada kabar muqaddam tadi kita ada kan, sawaun tadi kan, apa tu sama saja. Ni lepas tu kita ada am atau ni adalah harfun ataf, ni lam harfun nafi dan jazam, makna tidak. Bila kita ada harfun jazam kita akan lihat fi'il mudhari' ni tunzir ni ada jadi fi'il mudhari' majzum ni daripada perkataan anzara kan. Sepatutnya tunzira. Jadi ni jadi dah tunzir. Ini adalah dalamnya terdapat fa'il dan mustatir, tak adanya anta di sini. Hum mereka ni, tunzir ni makna engkau peringatkan ya. Engkau ni refer ataupun kamu refer kepada Nabi Muhammad SAW lah. Hum ni mereka, ni damir hum maf'ul bi. Di sini lam tunzir hum ni adalah maktuf, tidak engkau peringatkan mereka kan. Dan di sini kita lihat apa tu maktuf alai dia tadi anzar tahum lah ni. Engkau peringatkan mereka atau tidak engkau peringatkan mereka. La makna tidak, ni harfun nafi. Yu'minuna, mereka akan beriman. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada root dia amanah seperti tadi juga ya. Dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi majrur raf'in. So di sini la yu'minuna ni tidak mereka akan beriman, ni adalah khabar inna kepada isim inna tadi alazina tadi kan. Orang-orang yang tidak mereka akan beriman ni, orang-orang yang kafir ni ya. Di sini kalau kita lihat ayat 6 ini, Allah beralih kepada apa tu menerangkan pula mengenai orang kafir. Tadi orang-orang apa tu bertakwa kan, tapi ini orang kafir, yang itu orang-orang yang Allah murkai ni. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah kan, dan orang musyrikin Mekah ni. Jadi Allah kata memang apa tu mereka ni jelaslah Nabi Muhammad SAW peringatkan, beri peringatan ataupun tak beri peringatan, mereka memang tidak akan beriman. Jadi memang dia clear cut. Jadi tak perlu keterangan yang banyak ya. Kalau kita lihat Allah hanya akan ceritakan dia hanya 2 ayat je, ayat ke-6 ni dan ayat berikutnya. Mari kita lihat. Ayat ke-7, hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. So kita lihat ayat ini mempunyai 19 perkataan.
khatama dan Allahu ala qulubihim wa ala sam'i dan him wa ala absari dan him risyawatun wa lahum azabun azim. Khatama ni adalah fi'il madhi mabni untuk huwa ni dan telah memeterikan Allahu Allah lah. Ini isim makrifah samsiah marfu', dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan fi'il khatama ni. Itu sebab dalam ni kita tengok tak ada fa'il kan. Fa'il yang dizahirkan ni memeterikan Allah ala ke atas ni hujah lah. Qulubi hati ni isim majrul, dia adalah jamak taksir. Sebab apa tu mufrad ataupun singular dia kalbun kan. Ni daripada apa tu dia qulubihim, dia isim dengan damir, ni adalah damir hum. Jadi mudhaf ilaih di sinilah. Telah memeterikan Allah ke atas hati mereka. Mereka ni orang kafir tadilah ni. Wa ni adalah pun ataf, maknanya dan. Ala ke atas ni adalah fuja. Sam'i pendengaran. Ni isim majrul dan dia merupakan mudhaf sam'ihim ni pendengaran mereka kan. Hum ni adalah damir hum. Jadi isim dengan damir jadi mudhaf ilaih di sini. Dan ke atas pendengaran mereka. Ni adalah ala sam'ihim ni adalah ma'tuf sebab kita lepas ada ataf tadi kan. Jadi ma'tuf alaih dia tadi qulubihim lah. Ala qulubihim ala sam'ihim, sama kan bentuk dia. Jadi qulu ke atas hati mereka. Ni ke atas pendengaran mereka. Jadi Allah meterikan. Wa makna dan ni adalah fun istinaf. Ala ke atas ni hafujah absari, penglihatan ya. Ni adalah isim majrul dan kita lihat dia adalah absarihim, macam tadi jugalah ni adalah mudhaf ilaih lah, isim dengan damir, damir hum di sini. Jadi ke atas penglihatan mereka. Jadi ala absarihim ni adalah merupakan khabar muqaddam ni di sini ya. Nanti kita lihat mubtada mu'ahar dia next page ni. Dan risyawatun, ni kita punya mubtada mu'ahar tadi kepada apa tu khabar muqaddam ala absarihim tadi kan. Ada penutup. Jadi dalam pada pendengaran mereka, pada pandangan mereka ada penutup. Ni Allah kata ada penutup. Wa ni dan pun ataf, lahum ni adalah jaw majrul dan dia juga merupakan khabar muqaddam lagi sekali di sini ya, bagi mereka. Dan azabun, ni adalah azab, ni adalah mubtada muahhar di sini. Dia adalah isim nakirah marfu di sini. So mubtada muahhar kepada khabar muqaddam di sini. So bagi mereka azab azimun, yang amat besar. Ini adalah azimun adalah isim nakirah marfu' dan merupakan na'at ataupun sifat kepada azabun. Azabun azimun sama kan, pattern sama. Ini kita lihat ada penutup dan bagi mereka azab yang amat besar. Jadi Allah kata pada telinga dan mata mereka ada penutup. Mereka akan diazab dengan azab yang berat atau dahsyat kerana keingkaran mereka itu. Jadi kita lihat Allah describe ataupun menjelaskan, memberi penerangan mengenai sifat orang kafir ni 2 ayat saja, 6 dan 7. Ayat ke-8 kita, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita lihat ayat ini mempunyai 17 perkataan. Wa min an-nasi man yaqulu amanna bi Allahi wa bi al-yaumi al-akhiri wa ma hum bi mu'minina. Wa ni adalah fun istinaf, makna dan. So fun istinaf cerita dah berlain pula ni kan. Sekarang Allah dah tadi cerita orang kafir, sekarang ni Allah beralih kepada ceritakan orang munafik ini pula ni kan. Min ada di antara ni adalah fujah lah. Nasi manusia, ni adalah isim alfa samsiah majrul. Dan minan nasi ni merupakan khabar muqaddam kepada mubtada muahhar man ni, orang yang, ni isim mausul So yaqulu, dia berkata, ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan qala. Ni familiar sangatlah dah kita ni. Dan dalamnya tersebut fa'il dan mustatir tak adanya huwa ni. Dia berkata amanna, kami telah beriman. Ni fi'il madhi mabni daripada perkataan amana dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mahli rafi'in.
Dan di antara manusia ada orang yang dia berkata kami telah beriman. Orang yang ni refer kepada orang munafik. Di sini Allah menerangkan pula mengenai orang yang munafik, itu manusia jenis ketiga ni. Tadi kita ada orang bertakwa, orang kafir, sekarang orang munafik. Mereka pada zahirnya bersama Nabi ni mengerjakan ibadah dan nampak beriman, tapi hati mereka tidak beriman. Sebenarnya mereka ada masalah dari segi akidah. Mereka ini berpura-pura berselindung menyebabkan sukar dipastikan. Allah mengambil 13 ayat untuk menjelaskan mengenai mereka ni, hingga iaitu daripada ayat 8 ni hingga ke 20. Kita perlu mengambil perhatian mengenai sifat-sifat yang munafik ni. Kerana disebut sifat-sifat ni akan ada sehingga ke akhir zaman. Jadi kita perlu berhati-hati supaya kita terhindar dari terjebak dalam gulungan ini. B ni adalah harfu jar, makna dengan. Allahi, Allah, isim makrifah sampai majrul. Wa ni adalah harfu ataf, makna dan. B harfu jar juga dengan. And then al-yaumi, hari. Ni isim makrifah kamariyah majrul. Dan bil yaumi ni adalah maktuf, dengan hari. Dan maktuf maktuf alai dia tadi billah ni lah. Billah dengan bil yaumi. Dan al-akhiri, akhirat lah. Isim makrifah kamariyah majrul. Ini adalah na'at kepada al-yaumi. Al-yaumi al-akhiri kan, sama pattern. So dengan Allah dan dengan hari akhirat. Jadi mereka kata mereka beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Wa ni adalah harfun waw haliyah, makna pada hal. Bila kita ada waw haliyah, kita akan ada hal. Kita tengok kemudian. Ma ni adalah harfun nasi, makna tidaklah. Bila harfun nasi, kita akan ada isim ma dan juga khabar ma. Isim ma ni damir hum ni lah. Padahal tidaklah mereka. And then B ni adalah harfu jar zaidun, termasuk mukminina, orang-orang yang beriman. Ni adalah kita lihat dia adalah isim majrul, sebab lepas harfu jar kan. Tapi kita lihat dia dari segi, sebab dia adalah khabar ma sebenarnya di sini. Dia khabar ma kepada isim ma tadi. Jadi sebagai khabar ma dia adalah mansub dari, jadi sebagai kalau kita tengok i'rab dia majrur dari segi lafaz, tapi mansub dari segi fungsi. Jadi dia adalah lafaz majrur, fungsinya mansub, majrur lafazan, mansub mahalan. Jadi lepas tu kita lihat khabar ma kepada isim ma di sini, hum bi mukminin, mereka orang yang beriman. Dan bi mukminin ni adalah menjadi hal kepada kalau tadi kita ada waw haliyah kan. Jadi hal ni iaitu hal termasuk orang-orang yang beriman ni, menerangkan keadaan man tadi orang yang berkata kami telah beriman tetapi sebenarnya tidak tadi ni man ni. Jadi itu menerangkan hal ni. Padahal jadi kita lihat orang munafik ini mengakui beriman pada lidah, mereka menyembunyikan kekufuran mereka dalam hati, tetapi Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Jadi itu Allah describe, ayat-ayat ini turun untuk menjelaskan mengenai mereka ni. Mereka bermuka-muka dan bermanis mulut mengaku Rasulullah, dan mereka beriman untuk mengelakkan mereka dari dipencilkan atau untuk mendapat faedah bagi diri mereka sendiri. Kerana munafik ini muncul apabila Islam mula bertapak dan menjadi kuat. Jadi di sini Allah menafikan pengakuan mereka beriman kerana hati mereka ragu-ragu. Mereka kata mereka beriman tadi kan dengan mulut dia, tapi Allah kata mereka sebenarnya tidak beriman di sini. Jadi kita perlu faham definisi beriman ini, iaitu ia mesti serentak antara lidah dengan hati, disertai dengan beramal dengan anggota. Ayat ke-9 kita, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita lihat ayat ini mempunyai 14 perkataan, iaitu yukhadi'una Allah wa allazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una ni mereka memperdayakan. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan khada'a. Dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mali rafi'in. Allah lah dan isim makrifah samsiah mansub. Ni adalah maf'ul bih di sini. Wa apalah harfun ataf, makna dan. Alazina, orang-orang yang. Sebab lepas ataf kita ada maktuf. Jadi alazina ni lah jadi maktuf. Maktuf alai dia tadi Allah ni lah.
Ya, Allah apa itu mereka memperdayakan Allah dan orang-orang yang amanu beriman. Ini adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan amanah. Dan dalamnya terdapat fa'il lam mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. Mereka memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Wa pada hal. Ini adalah harfun waw haliyah lagi satu. Jadi kita akan ada hal ni. Ma tidaklah. Ini adalah harfun nafi. Yahda'una ni apa tu tidaklah mereka memperdayakan. Ni apa tu kita lihat fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan hada'a. Dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. Padahal tidaklah mereka memperdayakan illa kecuali. Ni harfun istizna. Ni kita lihat anfusa ni diri mereka sendiri. Isim mansub ni adalah jamak taksir. Dia merupakan maf'ulun bih. Anfusahum diri mereka sendiri. Dan kita lihat apa tu dia dengan isim dengan damir hum dengan damir jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Jadi padahal tidaklah mereka memperdayakan kecuali diri mereka sendiri. Jadi di sini apa tu ma yahda'una ni adalah hal. Apa tu sebab ada waw haliyah tadi kan. Jadi menerangkan keadaan yuhadi'una tadi ni. Apa tu yuhadi'una ni apa tu mereka memperdayakan Allah kan. Tapi padahal masa tu tidaklah mereka, Allah kata tidaklah mereka memperdayakan melainkan mereka memperdayakan diri mereka sendiri. Jadi apa tu memang apa tu orang munafik ni memang teruk sebenarnya. Wa ni adalah harfun waw haliyah, makna dan jadi kita akan ada hal. Hal dia ni lah tidak mereka sedari ni ma yash'uruna ni. Ni adalah apa tu ma ni adalah harfun nafi, yash'uruna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan sya'ara dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. Ma yash'uruna tadi saya kata dia adalah hal, iaitu menerangkan keadaan apa tu ketika yahda'una ni semasa mereka memperdayakan diri mereka sendiri ni Allah kata mereka tak sedar ya. Yuhadi'una ni apa tu mereka memperdayakan Allah dan juga orang-orang beriman. Mereka ingat ya, orang munafik ini ingat mereka memperdayakan Allah dan orang beriman, tapi Allah kata sebenarnya mereka memperdayakan diri mereka sendiri dan mereka tidak sedar. So sebenarnya amatlah malang sekali ya. Mereka tidak sedar yang mereka sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Ayat kita yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 18 perkataan. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun. So kita lihat fi ni adalah harfu jar, makna dalam qulubi hati-hati. Ni isim majrur jamak taksir, dia qulubihim apa tu isim dengan damir hum ni. Jadi mudhaf ilaih di sinilah dalam hati mereka. Fi qulubihim ni menjadi khabar muqaddam kepada mubtada muahhar ni maradun ni. Terdapat penyakit. Maradun ni adalah isim nakirah marfu. Dan fa ni adalah harfun ataf makna maka. Dan zada menambah. Ni adalah fi'il madhi mabni huwa. Dan hum adalah damir hum lah maf'ul bih di sini. Dan Allahu Allah lah, dan dia adalah isim makrifah samsiah marfu dan dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada apa tu fi'il zada ni tadi, menambah. Allah menambah kepada mereka maradan, penyakit. Ni adalah isim nakirah mansub maf'ul bih sani. Di sini kita lihat apa tu Allah kata mereka ada penyakit. Penyakit ni sebenarnya iaitu syak atau ragu-ragu menaiki agama ya, dan hasad dengki sebenarnya kepada orang lain ya, menyebabkan mereka tidak mahu menerima kebenaran ya. Jadi itu yang mereka apa tu bermuka-muka ya. Jadi di sini Allah kata dia ada penyakit, jadi apa dalam hati mereka ada penyakit, jadi Allah tambahkan lagi. Jadi sehingga mereka sebenarnya tidak mendapat hidayah ya. Na'udzubillah min zalik. Ni kita tengok ni zadahumullahu marada ni sebab lepas ataf kan, jadi dia maktuf lah. Menambah kepada mereka oleh Allah penyakit. Jadi dia punya maktuf alai dia ni fi qulubihim maradun lah ni tadi. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Lepas tu Allah tambahkan lagi na'udzubillahi min zalik.
Wa ni adalah harful istinaf, makna dan. Lahum jar majrur lah, dan dia juga merupakan khabar muqaddam bagi mereka ni. Khabar muqaddam kalau ada mubtada muakhar ni azabun ni, azab. Dia adalah isim nakirah marfu' di sini. Alimun, apa tu yang amat pedih, ni adalah isim nakirah marfu', dan jika kita tengok dua-dua adalah isim nakirah marfu', jadi dia adalah na'at kepada azabun atau sifat. Jadi azabun, alimun, sama kan. Dan bagi mereka azab yang amat pedih. Jadi mereka akan mendapat azab yang dahsyat sebab perbuatan mereka ni. Dan kita tengok B, harfu jar, makna kerana. Ma ni apa yang isim mausul lah. Dan kanu, mereka telah. Ni adalah fi'il madhi hum, daripada kana nawasih ni lah. Bila nawasih kita akan ada isim kana. Isim kana kita yang tersembunyi dalam kanu ni iaitu damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mali raf'in. Ini yaksibuna, mendustakan. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan kazaba. Dan apa tu dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mali raf'in, dan dia merupakan khabar kana kepada isim kana di sini kan. Jadi kerana apa yang mereka telah mendustakan. Jadi sifat orang munafik ni berdusta. Allah kata mendustakan ni kan, atau menipu. Ayat kita yang ke-11, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. So kita lihat ayat ini mempunyai 13 perkataan, iaitu wa iza qila lahum la tufsidu fi al-ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa ni adalah harfun istinaf, makna dan. Iza ni apabila. Ini adalah zaraf zaman, maf'ul fih lah di sini. Qila adalah fi'il madhi mabni majhul, dan dalamnya terdapat naib fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Dikatakan lahum jawab majrur lah kepada mereka. La janganlah, harfun nahi dan jazam. Jadi bila jazam kita ada kat tufsidu ni, sepatut tufsiduna, dah jadi tufsidu, iaitu fi'il mudhari' majzum daripada perkataan afsada dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya antum fi mahli raf'in di sini. Dan kita lihat dan apabila maknanya, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu semua membuat kerosakan. Fi ni harfu jar, makna di, al-ardi, muka bumi lah. Dan isim ma'rifah kamarin majrur di muka bumi. Qalu, mereka menjawab. Ni adalah fi'il madhi mabni, dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahli raf'in. Inama, sesungguhnya hanyalah. Inama ni adalah kafatun makfufatun, dan juga taufkid. Ni kita dah buat dulu, iaitu inama ni adalah rangkaian dua harfun, harfun inna, harfun nasbin inna, dan juga harfun nafi ma. Jadi tu apa yang menyebabkan harfun nasi inna ni tidak berfungsi seperti biasa. Jadi di sini kita, sebab kita lihat kita tak ada isim inna ataupun khabar inna kan. Jadi innama ni dia jadi kafatun makfufatun. Dan lepas tu nahnu, kami ni adalah damir nahnu lah, dan dia jadi mubtada di sini. Nahnu muslihun. Muslihun adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Ini adalah isim marfu' jamak muzakkar salim daripada perkataan aslaha, dan dia menjadi khabar. So mubtada dan khabar di sini nahnu muslihun. Kami orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi mereka ni mengaku orang munafik ini bila Allah kata mereka membuat kerosakan di muka bumi. Mereka tak mereka membuat kebaikan, padahal mereka kalau kita lihat dalam sejarah, mereka ramai yang membuat fitnah, memporak-porandakan masyarakat dan memecah belahkan perpaduan, dan juga menghalang manusia dari mentaati Allah dan Rasulullah, berpura-pura dan menjadikan orang kafir yang memang kafir tulen lah sebagai teman rapat. Jadi tapi mereka memang tak mengaku. Mereka ingat mereka membuat kebaikan. Jadi tu yang takut tu sebenarnya, terjerumus ni. Kadang-kadang takut ingatkan buat kebaikan, tapi sebenarnya dari segi kalau kita Allah sendiri di sini yang katakan mereka tidak menafikan. Nanti kita lihat ayat seterusnya. Ayat ke-12 kita, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu ala, inna, dan hum al mufsiduna, dan wa lakin la yash'urun.
Ala ni adalah, makna ingatlah, dia harfun istiftah ni. Inna adalah harfun nasi dan taukid. Kita akan ada isim inna dan juga khabar inna. Dan apa tu, so kita lihat apa tu isim inna kita adalah hum ni lah. Damir hum ya. Ingatlah sesungguhnya mereka. Hum, mereka lah. Ini adalah damir hum dan dia mubtada di sini. Bila ada mubtada, kita tengok khabar kita ni al-mufsiduna ni. Orang-orang yang membuat kerosakan. Mereka lah orang-orang yang membuat kerosakan. Al-mufsiduna ni adalah isim ma'rifah kamar yang marfu', jamak muzakkar salim. Dia merupakan khabar kepada mubtada di sini. Dan dia adalah ayat ismiyah. Jadi ayat ismiyah ini merupakan khabar inna ni. Humul mufsiduna ni. Mereka lah orang-orang yang membuat kerosakan. Apa tu dia punya khabar inna kepada isim inna hum ni. Mereka ya. Jadi ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi Allah menyebut tadi orang apa tu munafik ini kata mereka membuat kebaikan. Tapi di sini Allah menafikan dan Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang membuat kerosakan. Wa ni harfun ataf, makna dan, lakin akan tetapi ni adalah harfun istidrak. La ni makna tidak, dia adalah harfun nafi. Dan yash'uruna ni mereka sedari. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan sya'ara dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mali rafi'in. Apa itu di sini kita lihat la yash'uruna ni adalah maktuf sebab kita ada ataf kan. So maktuf alai dia tadi kita ada innahum la mufsiduna ni tadi sesungguhnya mereka orang-orang yang membuat kerosakan. Tapi di sini tidak mereka sedari. Jadi kita lihat mereka tidak sedar ya, mereka orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi kita lihat apa tu secara ringkasnya, kita telah mengetahui sifat orang mukmin yang diterangkan dalam ayat 3 hingga 5, orang kafir ayat 7 hingga 8 dan orang munafik daripada ayat 8 hingga 20. Tetapi kita baru baca sehingga ayat 12 saja ya. Insya-Allah kita akan dalam sesi akan datang kita akan sambung. Yang darinya kita ketahui antara sifat-sifat orang munafik adalah mengaku beriman dengan lidah, menipu orang-orang mukmin. Hati mereka berpenyakit dan mereka membuat kerosakan di muka bumi dengan melakukan berbagai kemungkaran. Allah murka kepada mereka dan akan mengazab mereka dengan azab yang dahsyat. Kita perlu memahami sifat-sifat ini agar kita tidak terjerumus ke dalam gulungan ini, kerana sifat-sifat yang disebut Allah ini boleh muncul bila-bila masa. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita direzekikan menghayati sifat yang orang bertakwa, yang berfaksi kepada 3 perkara pokok, iaitu percaya kepada Allah dan perkara-perkara gaib yang lain, mencantikkan hubungan dengan Allah secara mendirikan salat dan membuat ibadah yang lain, dan mencantikkan hubungan dengan manusia melalui infak, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.